Je travel lah. Travel. Bukan TRAVLE ke? Traveller. Bukan. Traveller. Travel TRAVEL. Travelog. 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 Kalau Travelog. pun boleh. Motivasi. Sambung pun boleh. Travel dengan log ataupun travelog terus pun boleh. Yeah. Travel terus sambung OG belakang tu. Okay. Travelog. Part 1. Part 2 pula part 1. Post. Kat IG ke? Post. Boleh standby lagu. Hey, diam. On the live. Okay. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih pada yang join. Terima kasih. Oh, masih tak tidur korang? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita bagi motor tu lalu dulu. Alhamdulillah. Biasalah kalau kita nak buat something ni mesti ada benda je yang kacau, tapi tak ada masalah. Sebab sebuah benda ni pun bukan dirancang sebenarnya. Saya tak rancang pun nak buat live ni. Sorry. Sebenarnya saya tak rancang pun nak buat live ni, tapi dia tiba-tiba datang ilham. Macam tadi kan, saya tengah tidur, tengah baring-baring, and then suddenly terfikir, kata why not saya buat satu modul, bukan modul lah, dia sebenarnya satu sharing berkenaan dengan travelog motivasi seli, dan mungkin ada part-part yang seterusnya. Apa yang dimaksudkan dengan travelog motivasi seli ni? Okey, baik, saya nak bagi tahu travelog motivasi ini secara asasnya, sinopsisnya adalah saya akan bercerita dengan you all, saya akan share dengan you all tentang perjalanan saya dalam dunia motivasi. Macam mana saya mulakan career saya dalam dunia motivasi, macam mana saya lalui perjalanan untuk menjadi seorang speaker, bermula daripada orang biasa, bermula daripada orang yang duduk belakang sekali, kemudian start dengan Faci, and then semula berkecimpung dalam ceramah, dan sampai sekarang alhamdulillah saya dah buat program sendiri, dan saya boleh kata saya adalah seorang speaker dalam dunia training motivasi. Terima kasih pada yang join. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey. Baik. Saya buat ni saja-saja. Saya memang saja on pukul 1 lebih lah. Pukul apa? 1.52. Pukul 1.52 dah sebenarnya, tapi saya memang saja nak on sebab saya rasa bila kita dah terfikir satu benda tu, then why not kita terus buat. Daripada kita tunggu buat apa kan, baik kita terus buat, betul tak? So pada anda yang menonton, jangan risau, saya akan orang kata save juga live ni untuk orang lain juga tonton, untuk dengar cerita daripada saya. Dan antara intipati yang akan saya bawakan dalam ni, yang pertama perjalanan saya sendirilah. Perjalanan saya sendiri dalam dunia motivasi, bagaimana saya bermula dengan menjadi seorang motivator, menjadi seorang orang yang biasa, lepas tu saya beranikan diri untuk ceramah kat depan, macam mana saya boleh jadi Faci, and then di mana saya belajar dan sebagainya. So semuanya saya akan cerita, dan macam mana saya boleh dapat nama Seli. Dulu sebab dulu saya memang suka ada gelaran, maksudnya yang menunjukkan personal branding kita, yang bila orang tanya siapa motivator tu, oh tu Seli. Okay, so saya nak cari nama tu, tapi baru sekarang saya jumpa nama Seli kan, sedap sikit. Dulu macam-macam panggilan, nak panggil Ustaz Lee lah, nak panggil itulah, terlalu banyak panggilan, tapi saya memilih Seli. Ada kisah dia. Jadi kita nak mula dari mana ni? Okay, saya nak cerita, saya nak mulakan, dan dalam kisah ni juga, dalam travelog motivasi Seli ni juga, saya tak buat one off. Saya akan buat untuk part 2, and then untuk part 3. Saya akan cut lah cerita ni, sebab cerita ni terlalu panjang. Bila kita sebut tentang jenis perjalanan kehidupan, perjalanan pengalaman kita dalam satu bidang, terlalu banyak memori, terlalu banyak pahit, dan terlalu banyak manis. So saya akan cerita, dan saya harap you all dengar dan you all dapatlah sesuatu. Okay, saya yakin dan percaya mungkin ada di antara anda yang sedang melihat sekarang ni, mungkin ada yang berimpikan untuk menjadi seorang speaker, ada yang berimpikan untuk menjadi seorang motivator. Jadi saya harap dengan cerita yang saya bawakan ni sedikit sebanyak dapat menyuntik
Semangat you all untuk terus berjuang dan jangan mudah putus asa, jangan mudah down dengan kata-kata orang, sebab orang akan sentiasa cakap apa saja yang dia nak tentang kita untuk dia tengok kita jatuh. Tapi kita sendiri jangan mudah-mudah untuk biarkan diri kita ni jatuh disebabkan kata-kata orang lain. Okey. Terima kasih kepada yang menonton dan kita akan mulakan cerita sekarang. Travelog Motivasi Seli Part 1. Okay. So, ceritanya bermula macam ni lah. Dalam dunia training, dalam dunia motivasi, dah lama sangat minat. Daripada sekolah menengah lagi, daripada kecil lagi, daripada tak silap darjah 5 waktu tu, dah mula ada minat untuk bercakap depan orang, and semula rasa suka untuk bagi motivasi pada orang. So ceritanya bermula waktu tu darjah 5 kot, darjah 5 macam tu lah. Darjah 5 waktu tu dilantik sebagai PRS. So biasanya basically PRS ni, okay, sebelum tu minta maaf kenapa pasang background music, because of suka bercakap dengan music. Ramai di antara kita bila ada motivator kat depan, bila ada speaker kat depan pasang music sedih, korang confirm kata macam ni, sudah ini mesti confirm nak bagi nangis ni. Tapi sebenarnya tidak. Okay, bagi lebih suka untuk bercakap menggunakan muzik, sebab bagi itu adalah satu terapi untuk polish brain, otak untuk bercakap, untuk dapat point-point. Kadang-kadang kita ni bila kita bercakap, kita pun kadang-kadang akan lose, hilang point kan, cramp, tak tahu nak cakap apa kan. So dengan lagu ni dia merupakan satu terapi buat jiwa, buat otak kita supaya terus kekal fungsi untuk bercakap dengan orang. So jangan fikirkan bahawa saya nak bagi korang nangis tu, no, tidak. Okay, saya memang suka, dan saya orang yang musikal. Saya suka bila bercakap tu ada iringan muzik. So ceritanya waktu terima kasih Amin sebab join, sudi dengar. Okey. Sampai mana tadi? Sampai PRS. Okey. So waktu darjah 5 tu saya dilantik sebagai PRS, dan waktu tu sangat banyaklah orang kata maaf. Sangat banyak waktu tu ada kawan-kawan bermasalah. Biasa PRS ni orang kenal sebagai pembimbing rakan sebaya. So bila pembimbing rakan sebaya ni, kita akan follow cikgu kaunselor. Betul tak? Kita akan follow cikgu kaunselor, tengok cikgu kaunselor tu motivate orang, macam mana dia lemah dalam pelajaran, macam mana dia ada masalah family, macam mana dia ada masalah dengan kawan-kawan. So cikgu kaunseling ni akan ambil pelajar-pelajar macam tu untuk dia bagi motivate, untuk dia motivate budak tu. So dekat situlah saya nampak semula buka mata tentang jenis motivator. Saya nampak kata, macam ni rupanya kita bagi motivasi dekat orang kan. Kita jumpa orang yang bermasalah dan sebagainya. So waktu tu tak ada rasa apa lagi, sebab kita time tu darjah 5, and then bagi waktu tu kecil lagi. So kita memang mau pada main. Kadang-kadang kita duk acah-acah jadi orang nak bercakap kan, duk nasihat orang, padahal diri kita pun tak betul. Waktu tu lah kita duk acah-acah nak nasihat orang, kau ni janganlah buat macam ni, padahal kita pun buat benda yang sama kan. Tapi biasalah, itu permulaan. So bila saya masuk tingkatan 1, daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 5, seorang pengawas sekolah. And then saya ingat lagi satu peristiwa yang saya tak boleh lupa sampai sekarang. Waktu saya dilantik sebagai pengawas percubaan, waktu tu pakai baju putih lagi. Saya masih ingat peristiwa tu sampai sekarang. Dan peristiwa tu sangat menyedihkan sebenarnya. Dan time tu saya pakai baju putih, saya jadi pengawas percubaan 3 bulan ya Allah, 3 bulan. And then pada waktu tu tak buat tugas, jalankan tugas yang mana telah ditempatkan. Contoh kan dulu zaman sekolah, pengawas ni akan jaga kantin, akan ada jaga pagar sekolah, akan ada jaga waktu rehat tu akan ada jaga kelas, ronda dan sebagainya. So waktu tu saya ditugaskan untuk jaga tangga sekolah. Waktu jaga tangga sekolah tu, saya ingat lagi, kebetulan waktu tu biro yang perlu ronda untuk melihat pengawas bertugas
Kebetulan dia tak lalu tempat Sir bertugas. So dia dia tulis yang Sir tak bertugas. Sebenarnya saya ada kat situ. And then waktu diumumkan yang selepas 3 bulan tu, so diumumkan siapa yang akan jadi pengawas, siapa yang tak jadi pengawas. Dan waktu tu, saya ingat lagi cikgu Sir waktu tu, cikgu pengawas, Allahumma salli ala Muhammad, apa nama dia? Saya lupalah nama cikgu tu. Cikgu Saroja. Cikgu Saroja. Okey, cikgu tu kata dia panggil nama-nama yang dilantik menjadi pengawas, tapi sayangnya nama Sir tak ada. And then saya dah kecewa dah time tu. Saya rasa macam apa salah aku kan? Aku tak buat apa-apa pun, tiba-tiba aku tak dilantik jadi pengawas. So apa yang saya buat? Saya perjuangkan diri saya. Saya pergi jumpa cikgu tu. Saya kata, "Cikgu, kenapa saya tak dilantik jadi pengawas?" Dan cikgu tu kata, "Saya dapat aduan laporan yang awak ni tak bertugas kat tempat-tempat ni sekian. And then saya jelaskan kepada cikgu tu. Saya kata, "Cikgu, macam ni sebenarnya saya bertugas. Cuma biro yang ronda tu dia tak ada datang pun untuk catat yang saya ni bertugas ke tak bertugas ke. So itu bukan salah saya, itu adalah salah biro yang ronda." And then cerita akhirnya cikgu pun terima saya jadi seorang pengawas. Dan di situlah bermula journey kehidupan saya dalam motivator. Kenapa saya kaitkan motivasi, journey travelog motivasi seni dengan pengawas? Sebab dengan bermulanya diri saya sebagai seorang pengawas lah yang mendidik disiplin, yang mendidik diri saya untuk bercakap depan orang, bermula daripada jawatan pengawas. So yang sedang melihat ni, jangan pernah meremehkan pengawas di sekolah anda. Mungkin ramai yang ada sebenarnya banyak sangat cerita yang saya nak kongsi dengan anda tentang pengawas, tentang apa yang budak tak suka tentang pengawas, tapi saya akan bawa ke episod lain. So untuk part ni saya nak mulakan dengan cerita di mana saya mula bercakap di hadapan halayak ramai. Okay, so waktu tu saya form 1, slow sikit kuat sangat lagu kan, nanti tak dengar pula suara saya kan. So saya mulakan dengan pengalaman waktu tu saya form 1. Okay, waktu form 1 tu biasanya kami ni pengawas-pengawas tingkatan 1 akan jaga di foyer tempat pelajar berkumpul lah. Okay, tempat pelajar berkumpul, and then waktu tu ramai pelajar, and then akan ada pengumuman yang akan dipas oleh cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu ni akan pas pada pengawas untuk bagi kepada cikgu yang bertugas tu untuk announcekan pengumuman tu. So waktu ketika itu ada cikgu yang announce tu sebagi nota untuk bagi announcement pada pelajar tentang maklumat, mungkin ada something lah yang nak sampaikan, dan sebagi nota tu kat cikgu tu. And then cikgu tu kata apa? "Awak lah bagi announcement." Dia bagi mikrofon tu pada saya. Saya kata, cikgu lah kan. Semalu lah waktu tu. Memang kita tak ada pengalaman lagi bercakap depan orang time tu. And then tak apa, awak bagi announcement. Dan saya ambil mikrofon. Dan saya ambil mikrofon tu, saya pun cakap, bagi announcement. Dan that time saya rasa, oh my god, ini adalah first time saya bercakap depan orang ramai. Okey, tapi tu ada pelajar form 1 dengan form 2 je. Tapi ramai dia, masya-Allah, penuh satu dewan. Penuh satu dewan. So dijadikan cerita, itulah pengalaman pertama saya. Dan saya ingat lagi time tu perasaan memang bapak time tu kita memang time zaman tu memang kita rasa kita paling riak lah pengawas kan, dapat bercakap depan orang, kita macam sini dan sebagainya. Tapi itulah pengalaman pertama saya bercakap depan orang. And then selepas form 1 saya jalankan tugas macam biasa. Kita buat jalan tugas, jaga budak dan sebagainya. And then masa terus berlalu. And then sampailah saya naik tingkatan 2. Saya ingat lagi waktu saya tingkatan 2, saya dilantik sebagai ketua pengawas sesi petang. So bila kita jadi ketua pengawas ni, skill communication kita perlu banyak lah. Sebabnya kita akan berkomunikasi dengan anak-anak buah kita. Kita nak bagi tugas, kita nak announce sesuatu, and then benda tu sangat-sangat penting. So waktu tingkatan 2 tu lah saya upgrade sikit skill komunikasi tu dengan pengalaman saya bercakap dengan kawan-kawan. Time tu lah saya belajar. Okay, time tu biasa kita form 2 ni masih belum matang tau. Dalam umur kita 13, 14, 15 ni kita masih belum matang.
kita kadang-kadang kita buat keputusan ikut perasaan kita. Kadang-kadang kita bercakap tu kita duk fikir perasaan kita je. Kita tak, orang kata, tak fikir perasaan orang. Kita rasa memang kita je yang paling betul dalam tu. Sebab itulah adik-adik yang melihat ni mungkin ada yang masih sekolah, so belajar daripada pengalaman saya ni. Bila kita berada di satu tempat yang mana kita adalah orang yang mengetuai satu organisasi, so please learn about public speaking. Kita kena belajar tentang komunikasi yang betul, supaya apa yang kita buat, supaya apa yang kita sampaikan, orang terima dengan hati yang terbuka. So pada waktu tu memang sebanyak buat silap, sangat-sangat banyak buat silap. Dan bagi arahan pun orang ada rasa tak puas hati, and manage team pun masih banyak yang kurang, and then sampaikan banyaklah tugas yang kita tak buat dan sebagainya. Tapi dari situ saya belajar. Kita ni banyak, manusia ni banyak sangat buat silap, terlalu banyak. Okay, so waktu tu form 2, and then jalan je, move on, selanggar je. Okay, walaupun saya tak ada pengalaman untuk memimpin, saya tak ada pengalaman untuk bercakap, saya tak ada pengalaman untuk bagi arahan, tetapi saya ambil satu benda tu sebagai satu pengalaman manis dalam hidup saya untuk teruskan journey saya dalam motivasi. Dan pada waktu ketika itu saya dah mula impikan dan saya dah mula letak dalam hati aku, satu hari nanti aku nak jadi motivator. Dan macam mana pula saya boleh jadi, ada perasaan nak jadi motivator tu, yang betul-betul sungguh-sungguh nak jadi motivator tu. Okay, so saya akan cerita nanti. So now kita terus kepada lepas form 2 saya naik form 3, and pengawas tu macam biasalah. So dalam pengawas ni adik-adik, para penonton yang mendengar, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam organisasi pengawas ni memang terlalu banyak pengalaman yang you all akan jumpa. Contohnya apa? Contohnya you all akan jumpa pelajar yang bermasalah. Betul? So you all akan jumpa pelajar yang memang tak dengar cakap. Kata orang memang bebal gila lah. Tak dengar cakap. Orang cakap ni dia tak nak kan. Lepas tu you all akan berhadapan dengan senior-senior yang keras kepala. Yang memang kau takkan, orang kata, dia takkan bagi respect lah dekat kau. Gitu. Mudah kata gitu. Dia takkan respect pengawas-pengawas bawah-bawah dia ni. Dia takkan respect. Okay, so daripada tu saya belajar macam mana kita nak adapt dengan situasi macam tu, macam mana kita nak adapt dengan situasi pelajar bermasalah, and then macam mana kita nak berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, orang yang nak melawan kita, and then apa yang kita perlu buat kalau kita berhadapan dengan situasi yang genting. Contohnya macam ada pergaduhan, contohnya ada orang tak puas hati dengan kita, macam mana kita nak handle, and then macam mana kita nak handle benda yang suddenly berlaku, contoh bergaduh depan mata. So critical thinking, kat situlah semula build up saya punya skills. Kat situ saya belajar. Orang lain akan anggap jawatan pengawas ni sekadar jawatan sahaja, sekadar kat sekolah kau jadi pengawas, kau buat tugas, kau jadi orang tengok kau jadi pengawas, kau berkuasa kat sekolah tu. Itu yang orang lain cakap, itu yang orang lain rasa. Tapi saya lain, saya anggap satu benda tu adalah pelajaran yang mana saya yakin dan percaya satu hari nanti saya akan jadi orang yang akan bagi motivasi pada orang, yang akan buat sharing kepada orang. So saya ambil benda tu sebagai pelajaran. Setiap apa yang berlaku, kesilapan yang saya buat ketika saya berada di sekolah menengah dulu, saya adapt, saya simpan, dan saya jadikan perkara tu sebagai satu pelajaran untuk saya bawa pada masa akan datang. Okay, so bermulalah jenis bukan bermula lama, bermula dah pun. So berjalan macam biasa. Terlalu banyak pengalaman, and then saya jadi pengawas. And then waktu form 3 ni Allahumma salli ala Muhammad, terlupa pula. Okay, waktu form 3. Waktu form 3 ke waktu form 4 Allahumma salli ala Muhammad. Waktu form 4. Okay, waktu form 4 ceritanya waktu tu, okay, sebenarnya cerita ni ada dua, tapi saya akan masuk motivasi dulu. So untuk lain tajuk saya akan buat untuk episod yang lain. Sekarang ni kita nak fokus pada travelog motivasi seli. So waktu saya form 4, saya masuk kelas aliran agama. Saya masuk kelas bahasa Arab lah, kiranya kelas aliran agama ni pelajar-pelajar yang belajar bahasa Arab, belajar Quran Sunnah, belajar syariah. So saya masuk kelas 4 KAA waktu tu. Bukan, Allahumma salli ala Muhammad, 4 Karisma. Tu nama dia lah.
Kan. So waktu saya masuk kelas tu, dipendekkan cerita, ada satu hari tu kelas agama ni, kelas kami ni buat satu mukhayyam nuqaba. Mukhayyam nuqaba bukan. Mukhayyam ni perkemahan. Pergi berjalan, pergi perkemahan. Lepas exam tak silap saya waktu tu, saya ingat saya lepas exam kita orang pergi mukhayyam tu, kita orang pergi ke Allahumma salli ala Muhammad, ke PD kot, PD rasanya. Kita pergi ke PD dan waktu tu macam biasa kita ikut orang pergi mukhayyam, orang mandi kita mandi, orang belajar kita belajar. Oh bukan, sebelum periksa waktu tu, sebab kita orang time tu pergi kursus sebenarnya, seminar bahasa Arab. Time tu kita belajar tentang teknik menjawab bahasa Arab, belajarlah tentang tulis karangan dan sebagainya. So waktu tu ikut macam biasa. And then ada aktiviti sampingan tu yang kita buat game, yang kita buat pergi ziarah rumah anak yatim, ada yang kita buat pergi ziarah kilang-kilang, macam biasa, macam sekolah buat biasa. So waktu tu tengok ada fesi-fesi tau. So bila saya tengok fesi-fesi tu, saya kata, ya Allah, bila aku nak jadi macam ni? So bila saya rasa macam tu, saya kata, aku nak jadi orang yang boleh mengendalikan manusia, yang boleh kontrol, yang boleh bercakap dengan orang. Time tu saya dah tanam azam dah. Tapi belum sekuat satu peristiwa yang akan datang ni. Okay, so tu nanti saya akan cerita. So sekarang kita go through dengan cerita ni. And then waktu tu saya nak cerita. Waktu tu lepas kita orang dah ada kursus, dah berjumpa dengan penceramah, kita sembang dah belajar tentang bahasa Arab dan sebagainya. Waktu itulah lepas ceramah tu kita orang buat aktiviti, mandi kolam, mandi pantai, pergi jalan-jalan dan sebagainya. So keesokan harinya kami akan buat aktiviti waktu nak balik tu, on the way nak balik ke Kajang tu. Kami buat aktiviti lah, maksudnya kita pergi ke kilang, and then kita lawak kilang, and then yang terakhir sekali kita akan singgah ke satu perumahan anak-anak yatim. So this is the best part, you all kena dengar dengan hati. Because of inilah punca utama macam mana saya boleh ada rasa nak buat program, sendiri, macam mana saya ada rasa nak buat motivasi, macam mana saya ada rasa nak jadi speaker. Semuanya bermula daripada sini. Okay, so jalan dia macam ni. Waktu tu kami turun daripada bas. Okay, kami turun je daripada bas, ada satu orang budak, ada satu orang adik ni daripada perumahan anak-anak yatim tu, dia berlari tau, dia berlari. Ada dia datang kat saya, dia peluk. Saya kata, ya Allah, kenapa budak ni? Saya pelik kan, kita pelik. Tapi tak pelik pun sebenarnya, sebab mereka yang duduk di sana, kebanyakan daripada mereka dah tak ada mak, dah tak ada ayah, dah tak ada siapa-siapa, melainkan tempat itulah tempat mereka membesar, tempat mereka mendapat kasih sayang. So ada budak tu, dia keluar, dia lari tau, dia dia peluk saya time tu. Bila dia peluk, saya rasa ada something lah, mesti ada something yang berlaku, dan mungkin ada something yang dia nak sampaikan mungkin. Dan waktu tu saya teruskan je lah, saya jalan macam biasa. And then waktu tu budak tu, waktu kami dalam perumahan anak-anak yatim tu, saya ingat lagi, budak tu memang pangku dengan saya, tapi sebenarnya gambar dia pangku saya tu dah terpadam. Allah, sedih betul. Budak tu gambar budak tu dengan saya dah terpadam dah. Ada lagi, kalau ada memang saya akan tunjuk dengan you all, tapi sebab dah terpadam, so saya cerita je lah. Okay, so sepanjang program kami pergi ke rumah anak yatim tu, memang budak tu berkepit dengan saya je. Duduk dengan saya, pangku atas riba ni. Kata, ya Allah, budak ni kenapa, kata kan. Kita biasa sayang dengan budak-budak kan. Sebab itu adalah salah satu sunnah Nabi SAW. Nabi suka pada budak-budak, Nabi sayang pada budak-budak kan. So waktu tu saya terdetik dalam hati, ya Allah, sedihnya aku nak tinggalkan dia ni. Sedih betul aku nak tinggalkan dia ni, sebab dia manja. Datang-datang dia terus peluk kita. Cuba you all bayangkan, you all pergi perumahan anak yatim. Okay, you all pergi perumahan anak yatim, and then ada satu orang budak ni, dia lari, dia peluk engkau. Dia peluk dengan penuh kasih sayang. Mungkin dia tak pernah rasa kasih sayang seorang ibu, mungkin dia tak pernah rasa kasih sayang seorang ayah, ataupun mungkin dia tak pernah rasa kasih sayang seorang abang. Dan mungkin dia nampak kita, dia rasa dia nak dapatkan kasih sayang tu kan.
And then dia peluk kita. Time tu saya rasa sepanjang program di sana lah, memang dia berkepit dengan saya je lah time tu. And then yalah, waktu tu program berjalan. And then sampai satu saat kami nak balik. So waktu nak balik tu sedih sangat. Ya Allah, kata macam mana lah aku nak tinggalkan budak ni. Budak tu duk berkepit dengan saya lagi. Kita nak balik pun dia masih lagi dengan kita. Cuba you all bayangkan macam mana perasaan saya time tu. Kita nak balik ni, nak naik bas lah kan. Kita ikut rombongan sekolah, bukan kita ikut kita-kita je kan. Kita ikut rombongan sekolah. So nak tak nak memang kita kena ikut juga. Bas nak balik, kita kena balik. Kalau tak, kau nak balik naik apa? Gitulah kisahnya kan. Tapi sebabkan nak balik tu, time tu saya rasa, ya Allah, macam mana aku nak pergi balik ni kan. Sedih rasa, sayu hati. Cuba bayangkan situasi anda berada dalam situasi pada waktu ketika itu. And then waktu tu saya balik. Lepas tu saya naik je bas. Saya duduk tepi tingkap. Saya tengok budak tu, sayu je hati dia. Dia duduk dalam lambai tangan dekat saya. Saya rasa, ya Allah, budak ni dah tak ada mak ayah. Budak ni dah tak rasa dah kasih sayang mak ayah dia. Dia tak ada adik-beradik. Dia tak rasa dah kasih sayang abang dia, adik dia dan sebagainya. And then dalam hati saya nangis. Dalam bas tu memang saya nangis lah. Memang mengalir air mata jantan. Walaupun kita ni kuat macam mana sekalipun, tetapi bila kita berhadapan dengan satu situasi yang menyedihkan, kita memang akan mengeluarkan air mata. Dan time tu kawan-kawan saya yang semua duk huha-huha, duk gelak-gelak, duk bersorak sebab diorang seronok nak balik. Waktu tu saya pendam rasa. Saya kata, ya Allah, aku nak buat program dekat tempat ni. Nampak? Itulah permulaannya. Aku nak buat program dekat perumahan anak-anak yatim ni. Aku nak buat program. So program yang macam mana? Saya nak buat program motivasi, nak bagi budak-budak tu seronok awalnya. Memang sebalik tu dalam bas sambil saya mengalirkan air mata, seniat dalam hati, ya Allah, izinkan aku untuk buat program dekat sini. Izinkan aku untuk buat program dekat tempat ni, pusat perumahan anak yatim. Izinkan aku, ya Allah. Time tu saya nangis. Orang tak nampak sebab saya pandang tingkap. And then saya diam. Saya tak banyak cakap. And then orang tak perasan time tu. Tapi memang saya bawa hati lah. Saya memang sedih. Daripada awal lagi kami bergerak keluar daripada perumahan anak yatim tu, sampailah kami sampai semula ke sekolah. And then kami balik. Dan saya pulang ke rumah dengan membawa hati yang sedih. Dengan berat sekali saya kata, ya Allah, aku nak sangat pergi buat program kat situ. Sebab aku rasa kesian dengan anak-anak tu. Kesian sangat. Kita teringat peristiwa yang dia datang, dia peluk kita, dia rapat dengan kita, dia anggap kita macam abang dia sendiri. Dia tak pernah rasa kasih sayang, tapi kita bagi dia kasih sayang. Dia menghargai kasih sayang tersebut walaupun hanya seketika. Itu yang buatkan saya tersentuh hati. Yang saya nak buat program dekat situ. Waktu tu tingkatan 4 umur saya waktu tu tingkatan 4 16 16. 16 tahun. Bayangkan waktu umur 16 tahun saya dah terfikir nak buat program. Engkau rasa macam mana? Okay, so tu saya kata saya tak boleh buat satu part. Saya kena buat part yang lain. So untuk part tu, so kita nak berhenti sini ke kita nak sambung? Kita nak berhenti sini ke kita nak sambung part tu? Kalau kata nak berhenti sini, saya berhentilah dan saya akan sambung pada part tu. Tapi kalau saya nak sambung sikit lagi, saya akan cerita. Macam mana? Nak sambung ke nak stop? Ya Allah. Okey. Nak sambung ke nak stop? Sebab bagi saya inilah momen yang paling sedih, yang paling membuatkan saya termotivasi. Part tu, okey, part tu. Okey, right. Danish, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Barulah. Ni Danish ni adalah kawan saya dulu lah. Waktu dekat tingkatan 4, dia lah classmate saya. Dia ada time kita orang pergi Mukhayyam tu, dia ada. Okey, adalah sahabat saya dunia akhirat. Okey, mungkin bila kita sebut tentang sahabat ni kan, banyak lagi cerita yang saya nak. Okey, saya sambung sikit lah. Sebelum saya masuk part tu, saya nak sambung sampai sebelum saya pergi program kat situ. Apa yang berlaku? Okey, sikit je. Okey, baik.
Apa yang berlaku? Waktu tu sebalik membawa hati yang sedih, membawa hati yang duka. Sebalik rumah, saya masuk bilik, saya nangis. Saya kata dalam hati, ya Allah, aku rindu dengan anak-anak yatim ni. Aku rindu dengan diorang semua. Muka semua comel-comel, muka semua dahagakan kasih sayang. So saya teringat waktu Nabi SAW jumpa anak-anak yatim, Nabi usap kepada anak yatim. So saya buat benda yang sama pada anak-anak tu. Okay. Terima kasih Danish. Okay. Waktu tu saya duduk dalam bilik, saya nangis. Saya nangis. And then saya kata, apa yang aku nak buat? Aku nak buat program secepat mungkin. Saya cakap waktu time tu. And then besoknya saya bangun, sejumpa sejumpa Umi. Saya cakap dengan Umi, saya cakap, Umi, Angah nak buat program dekat perumahan anak-anak yatim ni lah. Saya ceritalah pengalaman tadi, budak ni sekian dan sebagainya. And then Umi pun setuju. Tentu saya bincang dengan Umi lah, macam mana nak buat kan, apa semua kan. Kebetulan tentu Umi saya kerja dekat Taska. So waktu tu saya rangkakan semua. Saya buat kertas kerja, saya cari Facy yang nak bersama-sama dengan saya time tu. Saya buat semua. Saya buat kertas kerja. Kalau you all masih ingat lah, kalau Danish masih ingat lah dulu kan. So Danish pun ada juga kot termasuk dengan Facy. Tak tahulah, saya dah lupa dah. Okay, time tu dalam masa 1 hari saya planning dengan Umi. Saya kata, okay Umi, kita buat macam ni, kita buat kutipan dana, kita lancarkan kutipan dana, kumpul dekat Taska Umi kerja. Itu kerja gila yang saya pernah buat dulu lah. Waktu tu umur saya 14 tahun babe. Waktu tu 16 tahun, masih sekolah lagi. Tapi saya punya keinginan untuk buat program tu tinggi. Sebab satu je, sebab saya rasa kesian, saya rasa sayang dengan anak-anak yatim. Dan saya kuatkan diri untuk saya buat. Dan itulah first program yang saya buat di kala usia saya 16 tahun. Okay. So sambungannya adalah saya rangka dengan Umi time tu. Waktu tu dalam masa 1 hari saya buat kertas kerja. Ada kertas kerja yang sampai sekarang saya masih simpan. Saya masih ingat lagi siapa nama-nama Facy-nya. Saya buat kertas kerja, saya buat tentatif, saya rangka aktiviti, saya tulis semua benda-benda barang-barang yang perlu dibeli dan sebagainya. Waktu tu saya buat dengan zero modal. Saya tak ada duit langsung nak buat. Tapi macam mana saya boleh kumpul modal dengan zero cost? Saya tak ada duit. Tapi macam mana saya dapatkan duit? Waktu tu saya planning dengan Umi, kita buat posting, kita buat iklan, kita nak buat sikit-sikit bantuan sekian-sekian ke rumah anak-anak yatim. And then waktu tu saya dah tetapkan tarikh. 3 hari selepas tu saya dah buat tarikh. Yang tarikh tu saya akan pergi. Nampak tak? Maksudnya sehari tu saya dah planning tarikh, dah planning tempat, dah planning transport, dah planning Facy, semua benda saya dah buat dah. Okay, and then tarikh tu 3 hari tu saya akan buat maksudnya saya akan buat program tu 3 hari selepas tu. Faham tak? So maksudnya dalam tempoh 3 hari itulah masa untuk saya kumpul modal, saya kumpul dana dan saya kumpul duit untuk saya pergi buat program tu. Nanti apa yang jadi? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ni saya tak tipu, saya cerita betul-betul apa yang saya buat. And waktu tu dalam masa 3 hari, Allahumma salli ala Muhammad, dalam masa 3 hari sahaja saya boleh kumpulkan barang-barang, saya boleh kumpulkan barang sumbangan orang. Ada orang bagi beras, bagi minyak, bagi sos, bagi air, bagi telur, macam-macam. Ada orang siap bagi beg, Allahumma salli ala Muhammad, beg haji, tapi dalam tu ada banyak makanan. Masya Allah, saya kata time tu, ya Allah, Engkau mudahkan aku, Engkau mudahkan urusan aku, Engkau mudahkan urusan aku, ya Allah. Alhamdulillah, time tu memang banyak sangat barang-barang yang saya kumpul. Sampaikan bonet kereta tu time tu saya naik kereta Alza lah. Time tu ayah saya punya kereta Alza. Kita masukkan barang dalam bonet kereta, bonet tu boleh terjongkit. Tapi taklah macam tu, kira macam ni. Okay, dia macam ternaik sikit. Sebab apa? Berat dan banyak. Okay, and then untuk makluman, semua cash yang saya dapat, saya kata apa tadi, saya mulakan dengan zero modal, betul? So cash yang saya dapat sebanyak
RM700. You all bayangkan, dalam usia sewaktu tu 16 tahun, boleh kumpulkan barang sumbangan yang terlalu banyak. 2 kereta pergi, sangat banyak bagi and then boleh kumpulkan duit sebanyak RM700, semuanya atas bantuan Allah. And then pada waktu ketika itulah waktu saya buat ni saya nak cerita sikit lah. Waktu saya buat kertas kerja tu, saya dah substantif, saya dah contact kawan-kawan siapa yang nak jadi VC, semua okey waktu mula dia. Ni saya nak cerita lah. Semua okey pada waktu mula dia. Okey, aku nak jadi VC, okey. Tapi last day sebelum kita nak bergerak tu, semua tarik diri. And then tinggal seorang je yang ikut saya, iaitu abang saya sendiri. So kami berdua lah pergi sana. You all bayangkan, saya cari 10 orang rakan untuk jadi VC program time tu. And then last minute semua orang tarik diri. Tinggallah saya dengan abang saya je yang pergi buat. And then time tu saya down gila. Saya kata, ya Allah, macam mana aku nak buat? Kita perlukan tenaga 10 orang, tapi time tu semua tarik diri. And then time tu saya dah down. Saya kata, ya Allah, macam mana ni? Semua orang tarik diri. So macam mana aku nak teruskan benda ni? Tapi saya fikir, ya Allah, kalau aku tak teruskan, apa guna aku dah kumpul barang semua ni? And then saya pergi jumpa Umi. Umi lah kekuatan saya time tu. Saya jumpa Umi, saya kata, Umi, orang semua tarik diri, tak nak join apa semua, macam mana ni? Tak apa, Angah teruskan. Okay, Umi saya cakap, Angah teruskan. Okay, Angah teruskan buat benda ni. And then jangan down, sebab kita buat benda ni bukan untuk orang, tapi kita buat benda ni untuk diri kita dan kita nak bagi manfaat pada orang. Itulah yang menyebabkan saya rasa bersemangat balik. And then saya teruskan buat benda tu. Saya dengan abang saya lah time tu. Okay, buat program tu. And then pada waktu hari kejadian yang saya nak pergi tu, so cerita tu akan saya sambung pada part tu. So pada you all, jangan lupa sharekan video ni, sharekan live ni. Saya akan save video live ni untuk orang lain pun mendengar kisah ni. Sebenarnya kisah ni tergantung dan terlalu banyak lagi yang saya nak share dengan you all. Tapi saya berhenti setakat ini. Okay, kita berhenti pada yang saya dah kumpul tadi. Okay, dan macam mana pula kisah saya pergi sana, dah sampai sana, orang tu terkejut banyak-banyak. Ada banyak lagi kejutan-kejutan yang saya akan cerita pada you all. Dan ini baru permulaan. Belum lagi yang betul-betul buatkan saya nak jadi motivator. Belum lagi cerita anchor dia. Ada cerita anchor dia. So kalau saya nak habiskan malam ni, terus terang saya cakap, memang takkan habis. Dan mungkin kalau saya habiskan juga, saya akan tidur pada lepas maghrib besok. Sebab cerita dia terlalu panjang dan momen-momen indah itu yang saya nak kongsikan dengan you all. So kita berhenti setakat ini. Travelog Motivasi part 1 kita stop setakat ini sahaja, dan saya akan sambung pada part 2. Okay, sebelum tu saya nak baca komen-komen. Minta maaf saya tak dapat baca komen tadi sebab saya tengah bercerita. Danish banyak ni komen. Alhamdulillah, terima kasih Danish. Terima kasih support. Tinggal okey. Wafi habiskanlah. Wafi minta maaf lah. Tak dapat nak habiskan. Nanti kita akan sambung. Danish, sir, habis ni VC jom. Jom ah. Tak ada, boleh. Sebab lama dah tak jumpa. Okey, insya-Allah boleh. So lepas habis live ni kita VC terus. Okay Danish, so kita jumpa nanti. Jangan panggil aku sir lah, malu lah. Okay, Danish ni sama umur dengan sir. Terasa kekok pula kalau dia panggil sir kan. Okay, baik. So kita akan sambung untuk part 2. Travelog Motivasi part 2 akan bersambung mungkin esok malam. Doakan saya ada kekuatan untuk sharing, ada masa yang terluang untuk sharing dengan you all. So apapun yang saya kongsikan ni, saya minta maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada yang terlepas pandang, saya minta maaf. Dan di antara part-part yang lain, saya akan cerita juga bagaimana saya boleh muncul di TV Al-Hijrah. Dan memang saya nak, daripada dulu, daripada seumur 18 tahun, saya dah impikan untuk saya muncul di kaca TV. Tapi waktu tu saya hanya doa, dan ada something yang saya buat.
Okay, dan benda ni you all pun kena buat kalau you all nak dapatkan sesuatu yang you all impikan. So saya akan cerita macam mana perjalanan ataupun macam mana seboleh keluar TV Al-Hijrah pada tahun 2021. Saya akan cerita pada you all, tapi mungkin bukan part 2. Mungkin ada part 5, mungkin part 12 ke part 13. Kita ada banyak part lagi untuk kisah ni. Travelog Motivasi Seli. Mungkin selepas Travelog ni saya akan keluarkan buku juga. Saya nak tulis juga apa yang saya cakap ni, saya akan type. Dan saya akan buat buku Travelog Motivasi Seli. Dan insyaAllah teruskan support dan sokong saya. Doakan yang terbaik untuk saya. Dan terima kasih pada yang sudi menonton. Setiap malam pukul 2 ke? Tak. Kenapa saya buat hari ni pukul 2? Sebab tiba-tiba setengah pagi yang tadi kan kata, "Ish, apa kata aku cerita macam mana pengalaman journey aku? Tak best kalau aku simpan seorang-seorang." Itu yang saya terus on, sebab takut mood kita tu hilang. So bila kita dah start macam ni, so mood kita tu akan move on. Dia akan follow. So Danish kata, "Selepas ni buat awal sikit baru syok apa isyak ke?" Okey, insyaAllah selepas ni akan buat lepas isyak, mungkin pukul 9, 9.30, pukul 10. Okay, mungkin 9.30 lah, pukul 9 ke 9.30. InsyaAllah saya akan terus live on dan saya akan sambung untuk part 2. Dan kita jumpa lagi. Terima kasih pada yang menonton. Danish, pada kita busy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa pada Travelog Motivasi Seli part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak end live? Oh, macam ni.